Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. So hari ini kita akan masuk kepada bab pertama, Introduction to Measurement. Dalam bab ni ada 4 subbab, iaitu 1 metrologi, 1.2 SI unit, 1.3 sebenarnya dimension je. Bila saya kata dimension, dia sepatutnya kena bekerja dengan measurement lah. So saya masukkan dimension and measurement. Dan 1.4 kalau ikut dalam asalnya sepatutnya calibration, tapi calibration ni saya kena kenalkan apa dia instrumentation, baru boleh cerita apa dia calibration. So kita masuk bab 1, metrologi. Metrologi kalau kita tak masuk bab ni, apa awak fikir pasal meteorologi? Mesti awak rasa meteorologi tu macam kaji cuaca macam tu kan. Tapi sebenarnya meteorologi adalah sains pengukuran dan aplikasi sains pengukuran lah. Maksudnya macam mana kita nak mengukur, macam mana kita nak membuat pengukuran sesuatu benda tu lah. So ada praktikal, ada teori dia. So perkataan metrologi ni adalah berasal dari perkataan Greek di mana metron dan logos. Metron dan logos yang dimaksudkan dengan study of measurement. Maksudnya macam mana cara untuk mengukur lah, senang cakap. So kenapa kita perlukan metrologi ni? Kenapa kita perlukan measurement? Sebab bila tercetusnya revolusi industri, kalau ikut dekat Eropah, revolusi industri tu berlaku pada kurun ke-19. Maksudnya pada kurun ke-18 tu, dia punya revolusi industri tu memang dah sangat hebat lah di Eropah. Padahal masa tu kalau kita dekat Malaysia ni, kita dekat Asia ni masih lagi dijajah dengan menjajah. Tapi diorang dah guna, dah fikir apa pengukuran yang diorang nak pakai untuk pertimbangan, untuk apalah maksudnya. Sebab bila berlakunya revolusi industri, dia berlakunya perniagaan. Bila ada perniagaan, berlakunya pertukaran. Bila berlakunya pertukaran, dia nak kira pakai apa. Contoh kalau dulu kata kita nak jual beras dulu, tapi sekarang kita pakai kilo. Dulu dia pakai kati, sebelum tu dia pakai apa, banyaklah pengukurannya. So pengukuran ni penting lah, sebab bila ada industri, dia mesti ada perniagaan. So apa dia maksud metrologi? Metrologi adalah science of measurement. Metrologi terbahagi depends, maksudnya bergantung kepada kuantiti yang kita nak measure, kuantiti yang kita nak ukur. Maksudnya ada metrology of length, metrology of time, macam itulah. Itu contohnya. Untuk penggunaan dalam kejuruteraan, yang ini kita nak ukur panjang, nak ukur angle, so nak ukur dia punya linear F angular. Kalau kita macam contohnya dalam transmission. Transmission kalau kita nak ukur daripada TX ke RX, maksudnya daripada transmission ke receiver. So kita ukur pakai apa? Wavelength. Wavelength maksudnya gelombang kita ukur dengan decibel lah, dBm lah, intonation frequency lah. So itu adalah unit-unit dalam pengukuran yang kita guna. So yang ini maksudnya banyak various lah, banyak dia punya banyak cara pengukuran lah dalam industri. So metrology concern untuk establish the unit of measurement. Maksudnya unit measurement tu kena establish, maksudnya kena uniform, kena seragam lah. Kalau tidak nanti korang tak seragam. Sebab tu nanti kita tengok dalam unit SI, maksudnya unit-unit tersebut digunakan untuk satu Malaysia. Yang ni developing method of measurement, maksudnya method pengukuran tu kita bangunkan method pengukuran. Lepas tu concern dengan error of measurement, maksudnya kesalahan dalam pengukuran. Accuracy, ketepatan dalam penggunaan instrumen pengukuran. Dan untuk industrial inspection dalam teknik yang berbagai. So objektif meteorologi, apa dia objektifnya? Objektifnya ada 8 objektif. Maksudnya salah satunya macam kita nak
determine of process capability. Maksudnya macam kita nak tahu determination of process capability, kebolehan proses tersebut. Maksudnya kita kena tahu semua sekali everything. So sebab tu pengukuran tu penting. Contohnya kalau dalam kita elektrik lah, kita semua elektrik kan. So dalam elektrik macam mana kita nak ukur rintangan, ukur arus, ukur voltan, ukur itu benda yang basic lah, ukur power. So lepas tu bila dah power, jadi power dBm, kita boleh derive pula formula tu. Lepas tu daripada benda basic itu kita boleh derive pun. Maksudnya proses capability, maksudnya kita nak membuatkan proses seterusnya tu, memang itulah tujuan meteorologi dibuat. So untuk kurangkan kos reject, maksudnya kalau kita buat tak betul, contohnya katalah kita ada production tu keluarkan handphone. So bila nak keluarkan handphone, dia punya karakteristik setiap handphone tu mesti sama. Kalau tak sama, tu yang jadi dia kena reject, kena rework. So mesti ada sistem pengukuran. Boleh kurangkan kos lah, maksudnya bila tak ada berlakunya reject ataupun rework. Lepas tu untuk standardizedkan measuring method, untuk maintain accuracy measurement, untuk prepare design all gauge and special inspection features. Maksudnya macam orang buat kereta mesti ada robot-robot yang buat dia punya gauge. Macam kita nak putar skru tu kena ada dia punya berapa kali putar. Dia tak boleh ikut main putar kita punya suka. Nanti dia punya bunga skru buka tu semua boleh loose. Apa nama dia pun saya lupa lah. Tapi maksudnya benda tu pengukuran ni penting dalam engineering ni, sebab kita nak pastikan semua benda seragam. So dalam meteorologi ada subfield, ada 3 subfield. Lepas tu scientific meteorology, industrial meteorology dan legal meteorology. Yang ini awak bacalah. So kalau saya baca semua kat sini ni sekarang panjang juga video kita. So maksudnya dalam 3 ni awak kena ingat meteorologi ni ada 3 subfield. So inilah 3 dia. So necessity and importance of meteorology. Macam kita objektif dia tadi macam tu. So maksudnya dia memang penting untuk design engineer kena check design tu. Maksudnya kena betul-betul design dia tu tak membazir. Dia punya semuanya kena seragam lah. Itu yang penting lah sebenarnya. Lepas tu bila dah macam tu, bila dah semuanya seragam, barulah kita boleh buat higher productivity and accuracy. Kita boleh improve the measuring accuracy and dimensional, proper gauge. Maksudnya macam yang saya sebut sebelum ni lah, automation and automatic control. So semua tu boleh dibuat bila meteorologi ni ada. Kalau tak ada meteorologi, tak ada sistem pengukuran, so kita tak boleh lah nak buat sampai jadi macam sekarang kan. So apa yang kita guna hari ni, kita punya handphone ke, kita punya kereta ke, kita punya even basikal pun kita tak boleh nak buat kalau tak ada meteorologi. So quality control, maksudnya dia sebagai satu kawalan kualiti setiap produk yang kita dah keluarkan. Apa-apa part yang kita buat, memang semuanya kena ada kawalan kualiti untuk memastikan unity seragam. Mass inspection tents be careless. So maksudnya ni semuanya ni by careless. Memanglah kalau siapa-siapa pernah kerja kilang ke apa ke, so kalau kita keluarkan produk, so ada unit quality check. Maksudnya bila kita check kualiti barang yang kita keluarkan tu, kalau contoh production hari tu 100, kalau kata dia punya rejectnya mungkin dalam 1-2, maksudnya kalau 100, satu daripada 100 adalah 1% daripada production. So ianya boleh diterima lagi lah. Tapi kalau hari tersebut dia punya error, dia punya rejectnya tu mungkin dalam 10 ke 20%. Daripada 100 tu 10 ke 20 rosak. So yang itu kita kena check balik sama ada kerosakan oleh manusia itu sendiri ataupun kerosakan oleh mesin yang buat barang tu. Maksudnya kalau mesin yang buat barang tu yang rosak, maksudnya adalah
measurement yang lari kat situ. Bila measurement tu lari, itu yang kita kena buat calibration, semua macam tu lah. Dan ini adalah step-step untuk step-step yang digunakan untuk membuat quality control lah. Ini teknik untuk mengawal kualiti. Satu, sample of the stream product. Ini salah satu sampel. Sebab biasanya daripada dia ada dia punya peraturan dia. Kalau daripada 100 produk tu dia akan ambil 10%. Kalau 10% tu ada satu rosak, maksudnya 10% daripada 10% yang dicek tu rosak, kebarang kalian banyaklah, tapi biasanya produk bukan 100. Kalau produk 100 satu hari, patutnya sampel tu dia akan ambil by minggu. Mungkin 2 hari atau 3 hari sekali. Kalau 3 hari sekali maksudnya produk tu dalam 300. Kalau 300 maksudnya dia akan ambil 30. Kalau rosak tu 3, maksudnya mungkin kemungkinan besar kerosakan tu tinggilah. Tapi kalau kata daripada 30 tu rosak tu 1, maksudnya kualiti barang tu kita boleh percayai, mungkin disebabkan oleh human error, bukan mesin. So measure the desired dimension, maksudnya untuk mengukuran dimensi. Apa dia dimensi nanti kita tengok. Calculate the deviation of dimension from the mean of dimension. Ni banyak calculation lah, maksudnya kita boleh buat ini cara-cara dia yang kita cara apa yang macam saya sebut tadi lah. Calculate the deviation of the dimension from the mean dimension. Construct a control chart, plot succeeding data on the control chart. So daripada yang saya sebut tadi lah, macam bila ada production, kita kena ambil barang sampel. Bila ada sampel, kita kena tengok dia punya apa, sampel tu. Kalau kata 1000, kita ambil 100. Kalau daripada 100 tu 10% daripada 1000 adalah 100. Kalau satu yang rosak, maksudnya 1% je rosak. So itulah macam yang sebut, maksudnya mungkin bukan disebabkan oleh mesin, tapi disebabkan oleh human error. So ini adalah antara apa dia meteorologi. Kenapa kita perlukan meteorologi dalam hidup kita. Bukan setakat dalam engineering, tapi dalam hidup kita perlukan meteorologi. Sebab apa? Kalau katakan keluar ni, awak beli minyak. Kalau tak ada minyak tu, tak ada pengukuran, so awak boleh beli minyak by duit RM1 je. So susah juga sebenarnya. Sebab tu kalau saya isi minyak, sebenarnya saya suka pakai liter. Saya isi 30 liter. So RM1 tu saya boleh cari. Tapi kalau awak isi minyak, kalau contoh harga minyak tu 1 liter RM2, awak bagi RM50, maksudnya kita tahu kita akan dapat 25 liter. Tapi kalau katakan harga minyak tu RM2.15, kalau awak isi RM50, berapa liter awak boleh dapat? So mungkin mesin yang ukur tu tak boleh nak bagi direct kan. So maksudnya dia punya liter dia, kalau 50 kita bagi dengan RM2.15 tu adalah 23.2558139. So banyak liter dia. Sebab tu kalau saya isi minyak lah, saya suka isi by liter, 30 liter. Kalau RM2.15, maksudnya saya kena bayar lebih kurang dalam RM64.5. So duit tu kita boleh cari dia punya apa, kecil-kecil tu. Tapi kalau liter tu dia memang berat sikit lah. So itu cara itulah gunanya meteorologi dalam kehidupan kita sehari-hari tu. So habis untuk buat meteorologi. So untuk satu video, untuk masuk SI saya buat video lain.